Silakan. So sama ada saya nak letupkan KLCC, tak boleh. Atau kita tak ada apa-apa pun. Saya nak cakap dulu thank you to Multimedia Productions, and then of course GSC, also Six Fund, so basically and juga Astro. Okay, so anyways, perasaan dia macam mana? Okay, so basically for now I hope apa yang korang tengok tadi, yang apa yang 1 hour and a half tadi tu, hopefully proof kita basically kita just nak try proof a bit something different daripada sudut cerita-cerita polis atau teroris yang biasa kita tengok. So this is kita punya cara lah nak buat. And then dari segi pelakon-pelakon, pelakon ni semua ialah team, bagi saya ialah macam team baru lah kan. Selalunya orang yang sama je, selalunya mesti pelakon. So kali ni kita guna semua mostly bukan nak cakap fresh, tapi basically fresh squad lah basically. Itu. Okay. Kecuali dia. Kecuali dia tak fresh sangat lah. Lupa lah. Okay. My question, soalan saya adalah, kalau kita tengok tadi memang begitu sampaikan Bukit Bintang pun you kacau bilau juga dekat situ untuk penggambaran. Boleh cerita tak bagaimana sebenarnya apa yang perlu you lalui? Saya nampak dan mungkin ada technical sedikit, mungkin CG dalam planning, if you can tell me more about it. Silakan. Basically for this title, War on Terror Kill Anarchy, is of course our boss sangat susah, Dato' Steven, working out back then 2 years before kami shred out for all the story development, then discuss bersama cawangan khas daripada PDRM all that, then very thankful for their helping and all that lah. Kalau tidak, we not able to make this title at this KL City Center and create this kiosk. And I can ask all my pelakon and all that, as you guys can see, we are blocking the KL City Center, Bukit Bintang Piang Jalan for 10 malam. So every night we only can start partially. Welcome our Farali. Ya, bagi dia tepuk tangan sikit. Dia walaupun terseluruh yang ada, Tetap juga datang. Ya, tetap datang juga. Betul tu Syah. Okay. Kasut baru. Kasut pun cantik Okay, back to my untuk technical punya issue memang susah because we only can start blocking the road by midnight pukul 12. So sampai pukul 5 kami sudah nak release traffic so that kami tak akan kacau banyak KL City punya working life dan model lah. So every night kami hanya ada 5 jam, and some more that we need to blocking all our more than lebih kurang 100 kereta, dan kami ada lebih kurang 100 lebih banyak extras and all that. So to create the atmosphere of the chaos lah. So it's something very challenging for all my crew team, my director, and so all my cast also. And some more, as you guys can see, itu bukan CG, betul-betul yang helikopter datang. And of course kami pun ada banyak nak payback for this nice shot that we trying to achieve. That's why by the time director nak lagi turun lagi, dekat lagi, and that's how we create the atmosphere, but also it creates some little bit affected those I tak nak cakap damage lah, affected some orang yang buat kerja dekat sana kerana ada tent, ada guna surat keluar, ada itu hotel punya, itu rooftop punya, itu apa palang-palang pun jatuh and all that. So this is what our production that we need to pay off for the production value that we try to achieve for everyone lah. So this is the hardest part that we all try to achieve. Sebab dia jauh, tak nampak. Okay, boleh cerita sikit? Yes, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih to all the media sebab sudi luangkan tengah hari anda untuk tonton cerita War on Terror Kill Anarchy. Sebab saya rasa at the end of the day, tanpa kawan-kawan media kita untuk sampaikan kepada the audience sama ada movie ni bagus ataupun tidak, dia takkan sampailah tanpa our media friends, right? And secondly is kita dah thanks to our investors, Multimedia, GSC, Astro, Six Funds, and also director and also producer. Tanpa kepercayaan diorang untuk membawa, bagi saya untuk bawa satu watak yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar dan sangat-sangat bermakna untuk saya tak ada chance. So thank you so much Carol,
Cik Ang and also beliau Yes. Okay, so basically ini adalah action movie pertama saya. Dan movie kalau kira daripada kecil tu saya rasa 11 movie, tapi yang lead mungkin yang ketiga, and saya rasa it's a very very big thing untuk saya pada usia muda saya sekarang ni. No, not really muda lah, 30 tahun already. 30 tahun muda lah abang kan. Okay. And saya bangga and saya happy dapat satu kepercayaan yang sangat besar, and throughout the whole shooting process pun saya sangat enjoy, and it was a very tough process of course sebab kita semua, the whole team kena go through training with the guns, and saya buat stunt training juga sebab in the movie as you guys see just now all the stunts was 100% done by me. Thank you. And the rest, I hope that movie ni dapat diwar-warkan kepada penonton-penonton semua supaya boleh bagi peluang kepada budak-budak baru macam kita orang untuk berlakon. Yeah, thank you, that's all. Itu dia. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum everyone. Tapi saya tak boleh nak halang nak tanya, apa terjadi sebenarnya? Tak ada, I fracture my ankle but it will recover soon. Biasalah. Gangster. Lakon action faham. Yes. So ini dekat set juga? Oh no. Baru 1 week ago. During my own training. Oh, your own training. Yes. Bukan war hotel kan? Bukan war hotel kan? Bukan. Baik, untuk kali ini kalau kita dapat lihat dari segi karakter you ada beza sikit, you lebih pada emosi dan sebagainya, ataupun ada apa yang nak kongsi tentang karakter you? Okay, for me Inspector Anis ni compared to all the action movies yang saya buat sebelum ni, Inspector Anis ni maybe a bit laid back, tapi when it comes to action, it's still an action movie. Memang akan ada all those things yang akan going on bila kita film action movies, injuries, bruises, trainings and everything. Tapi my weapon pun lain sikit on which I'm using Chris Vector. This is my first time. I didn't even know about the weapon before. So Chris Vector kita pun kena belajar. Not all the guns sama cara pemakaian dia. So I learned new things, and emosi maybe because we have Inspector Khalid here. Yeah, what to do? Women. Yeah, although she's the team leader, tapi dia pun macam she have that challenge with herself sebab dia punya father wants her to be somewhere else, and she wants to prove to herself and her father that she can do. She can do what she wants to do. So at the same time, she's leading the team, and also we have Inspector Khalid on which dia memang clash lah. They clash all the time. So di situlah kita nampak Inspector Anis ni a bit emotional. Yeah, tapi for me all action movies are different lah for me, even though it's an action, tapi Inspector Anis more to come. Lebih relax, tak ganas sangat. Okay lah. I like it. Tapi on-set dia garang bro. On-set dia garang. On-set dia garang. Off-cam dia garang lah. Off-cam pun dia garang. Alah, tak apa. Itu cabaran untuk karakter kali ini. Kita akan bersama lebih panjang, tapi apapun kita nak korang tekan. So kali ni macam mana watak you? You pergi training ke? You pergi jumpa siapa-siapa ke? Semestinya Noki training. Sebab Noki ni kalau dalam bidang lakonan ni sangat baru sebenarnya. And Noki happy sangat dalam filem ni sebab Noki boleh berdialog dalam bahasa Sabah. So kira macam best. Tapi sebenarnya dia ada rumit sikit dari segi macam, sebab skrip yang kita baca mungkin dia dalam bahasa sini kan, Semenanjung punya slang lah orang cakap kan. So skrip Noki kena ubah dia, kena bunyi dia, kena baca balik, dan kena tukar dia ke Sabahan punya language lah. So kadang ada certain part yang macam tak kurang sesuai ni, tapi lah, alhamdulillah atas kas yang lain banyak membantu Noki. And also untuk watak Zack ni, sebenarnya Zack ni dia best friend kepada Khalid. And then dia ni kalau masa bekerja dengan Zack ni, dia tak tengok time. Boleh tukar mikrofon. Boleh tutupkan. Check hello. Yes. Okay, kalau nyanyi dah marah ni. Okay, so jangan first time keluar, jangan. Okay, so Zack ni macam Noki cakap tadi, dia best friend kepada Khalid. And then dia ni watak dia dalam keadaan serius pun, kalau dia nak bermain, dia akan bermain. Dia ni banyak bergurau lah, macam tu lah. And then tapi kalau dia kerja betul-betul sebenarnya. For me like that lah. And also
yang geram dia sebenarnya kenapa Zack mati kan, so gantung. Ketika hati Nokia lah kan, aku dalam cerita ni kenapa mati awal. Jangan. Tuan Ali Ahmad Ramli pun dah cakap dah kenapa saya mati. Dia pun dah terfikir dah tu. Geram. Tapi berharap lah kan, mana tahu kedua, kita tak tahu kedua. Dia ada filem sebelum, jangan risau. Dia tak buat selepas. Mana tahu. Amin. Okey InsyaAllah. Dia ada kembar. Dia ada kembar. Apa-apa boleh berlaku. Baiklah, terima kasih banyak kita rehatkan organisasi untuk tunggu rakan-rakan wartawan kita. Soalan sekarang ni, Tuan Adlan Ramli korang tepuk lah. Aku panggil Tuan lah. Okey, sorry. Okay, saya nak merakamkan ribuan terima kasih kepada Cik Ang, producer. Thank you so much, Yang. First time saya bekerja dengan multimedia. Kita tengok multimedia sebelum ni dengan kelakuan dia orang kan. Kita tengok dari jauh je, tapi itulah dia. Kita dapatlah rezeki kita serve for multimedia. And also kepada semua investor yang lain lah, Astro and apa tadi? Wisman, GSC. Thank you so much. Because korang tak serik untuk participate dalam investing korang punya financial and belief dalam kita punya beli sinema. Dan saya rasa of course lah, kita dah menonton berbagai tajuk-tajuk genre-genre filem yang sifat dia militan ataupun kepolisan. Saya belum menonton lagi. Ada yang baru lepas menonton tadi. Saya cuma nak tahu kalau malam ni saya pukul 7 patutnya kita akan menonton. Tapi saya tak sure saya kena tonton ke tak. Tapi bergantung pada anda punya reaction lah. Macam mana tontonan anda tadi, WOT tadi? Macam, okey ke tak okey? Okey tu. Tak cukup menarik saya untuk saya tonton diri saya malam ni. Okey tak okey? Okey. Saya percaya masa kami membuat penggambaran tu, dengan energi dan komitmen daripada every division, komitmen daripada producer sampai daripada director's team dan juga pelakon-pelakon yang pangkat-pangkat adik yang saya rasa memang mempunyai kewibawaan dan reputasi masing-masing. Saya percaya WOT ni walaupun saya belum tengok, dia berada pada aras yang bukan sebuah filem yang buruk. Dia adalah filem yang baik dan menghiburkan. Dia sampai tahap dia tu, sampailah. Cuma kerana kita banyak dihidangkan dengan filem-filem yang sedemikian dari segi genre-nya, saya harap anda boleh cari keunikan yang ada dalam WOT tu untuk membezakan WOT dengan kadang-kadang filem yang lain. Okay? Saya harap maknanya kalau para wartawan boleh press sikit lah just to get the positive comparison, you know. Memang dari segi kita penggiat-penggiat filem, kita hampir saja contributing and supporting each other dari segi filmmaking kan. Tapi pun dalam masa yang sama juga kita adakan berupa satu pertandingan yang sihat di antara filmmakers, producers, directors kan. Jadi saya harap pihak wartawan, pihak media boleh tolong highlightkan benda ni supaya dia tidak berbunyi redundancy, dia tidak berbunyi satu lagi filem uniform yang berada di Malaysia. Tak, saya rasa kita harus mencari keunikan yang tersendiri lah. Dan saya percaya WOT ni ada keunikan dia. Berbalik pada saya di sini kerana satu Ciang, saya memang teringin nak bekerja dengan multimedia. And then keduanya berada Khairul as a promising directors. Kita punya industri dia dalam list lah untuk kita punya future frontliner lah dalam directing. Saya suka untuk serve dia. Dan saya paling seronok sekali sebenarnya apabila saya masih lagi agak relevan dan berada bersama dengan barisan bakat-bakat baru. Kalau kita tengok ni semua future industry player ni, future hero, mungkin current hero. Jadi saya sangat seronok untuk berada dalam projek ini. Dan harapnya malam nanti bila kita sama-sama tengok, Eddie pun tak tengok lagi kan? Tak tengok lagi. Malam nanti bila kita sama-sama tengok dengan feedback daripada pihak wartawan dan media yang positif, yang baik-baik, kita harap benda ni boleh menyumbang lagi, melonjakkan lagi kita punya environment filem Malaysia yang sedang tengah berada dalam momentum yang baik ini. Okay, thank you so much. Terima kasih. Okeylah, apa rasanya kalau agak klise perasan menyertai filem kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Naki Arifin. Perasaan first of all saya memang terkejut lah bila mendapat panggilan daripada director sendiri dengan DOP Abang Makno. So perasaan dia teruja lah for the first time.
Tapi selepas dah melalui proses itu rasa sendiri pula. Dah lah, ya sangat satu proses yang menarik, dan juga satu perkara baru pada saya. Bila sebelum ini treatment yang dilakukan oleh produksi-produksi yang pernah saya lakonkan adalah quite independent punya film, but I mean now it's a studio punya scale kan. Ya, satu pengalaman baru lah dan menarik. Thank you. Baik, hai. Halo, Apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Nampaknya you sama ada ke belakang filem ke atau ke depan filem ke kan? Sambungan ataupun buat prequel ataupun sequel, you tak ada lagi lah. Tak tahu. Okey. Harap-harap lah kan. Okey, bagi kali ini watak teroris ganas dan melakonkannya, ada kecederaan ataupun apa pengalaman yang boleh kongsi dengan kami? Okey, hai, Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih, macam yang cakap tadi, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Tanpa support media-media, sebab kuranglah perantaraan di antara usaha kita semua ni dengan dunia luar sana. So thank you for your time and for coming. Thank you juga kepada semua, kepada Astro Multimedia, GSC dan juga 65 kerana beri kepercayaan kepada saya juga. Okey, balik pada soalan tu. Perasaan saya mula-mula pun terkejut juga sebab dia semua bermula dengan satu panggilan untuk try pergi dia punya casting. Okay, so saya tengok watak dia memang satu watak yang tak pernah saya bawa. And memang saya mula-mula saya ragu-ragu juga apa yang saya boleh tengok cermin boleh ke muka ni kan, nak jadi apa yang kita nak bayangkan. So saya buang semua tu, saya tengok balik, jumpa director apa, so saya pergi casting. Alhamdulillah dapat jumpa diorang, saya tengok skrip, saya tengok barisan pelakon yang ada. Saya rasa ini adalah menuju ke arah satu pembikinan filem yang ada satu langkah ke depan. Maknanya ada step forward yang ambil, ada keberanian untuk cuba benda yang mungkin belum pernah cuba daripada segi penceritaan, daripada segi teknikal dia, daripada pemilihan barisan pelakon sekali. Tu yang untungnya bila kita ada abang-abang kat sini, saya pun terasa muda balik kan. Terima kasih abang. Kan? So macam perasaan dia terkejut, bangga dan takut. Terkejut sebab saya, orang boleh nampak sisi lain yang saya ada, mungkin kenal saya sebagai seorang personality yang bubbly, yang happy go lucky, yang cheerful. So kita nak ubah benda tu, boleh tak boleh. Saya pun cakap kalau nak betul-betul mendalami dunia lakonan, cuba lakukan satu watak yang bukan diri saya langsung. Nak yakinkan orang tu, kita cuba. Yang takut part tu lah. Tapi ini macam Eddie juga ni kali pertama yang ambil watak yang macam ni. Dan saya bagi yang terbaik dengan training yang ada, dengan kesungguhan daripada semua department. Saya pun bagi semua yang saya ada. So harap-harap apa keputusan dia tu, saya pun tak tengok lagi. Malam ni pun nak tengok. So perasaan dia takut boleh and bangga. Jangan buat aku takut. Apa? Alhamdulillah. Casting ulang lagi. Masa tu abang busy, saya tak sempat nak call lagi masa tu. So anyways, bersama boleh gaji. So lepas masa dia datang tu, saya tengok dia buat yang untuk role Joe kan, yang lebih physically karakter dia lebih aggressive and everything. Yang ni sebenarnya Lang ni macam mastermind a bit lah, yang berfikir kan. Lepas tu kita try, so saya suruh dia try juga lagi satu karakter Lang. So dia cuba yang tu, and then saya edit baik-baik, casting video tu, boom, saya jual kat Ciang pun macam alright, that's good. Tak ada. So tapi because selalunya tak ada orang jahat yang selalu kita nampak yang portray macam this kind of character kan. So dia suara dia pun lain sikit, physically pun lain sikit. So memang, and of course acting wise also lain sikit. So lagi biasa orang tengok baru mana ada orang jahat macam ni. So kalau orang yang sama berlakon jadi jahat, dia akan orang jahat yang lebih kurang je lah. Nampaknya kenapa tak Bangi, Kajang, Bukit Jalil. So dia macam most orang kata paling ramai orang turis pergi dekat dalam KL ni, bisa ada dua tempat je lah. So sama ada saya nak letupkan KLCC, tak boleh, atau Bukit Bintang. Tapi Bukit Bintang tu sebab macam kalau kat New York kan, Times Square kan, lampu-lampu everything kan. So bila Bukit Bintang is the same thing. Orang tahu Lot 10, orang tahu McDonald tempat tu, orang tahu Lawyat, orang tahu. So memang ada ikonik dekat, basically orang bukan KL pun tahu macam mana.
Jalalo. So anyways, okay. So kenapa kita choose Bukit Bintang? That's it. Because it's very iconic. And I tahu ada orang pernah cakap saya juga, ada orang pernah cuba buat scene dekat situ semua. Tapi bukan sedetail ni lah. Kita sampai sebelum kita shoot tu, kita ada miniature, kita buat sendiri miniature bentuk bangunan sama macam dekat ni Bukit Bintang semua. Kita plan betul-betul kereta sebab dia memang agak-agak crucial lah. Kalau awak suruh saya buat sekali, saya takkan buat lagi dah. No, jadi gila lah. So kita tutup jalan tu for night 10 malam. Okay, 10 malam. Kita boleh start shoot betul-betul pun sebenarnya 1 o'clock, 1 AM. And kita kena wrap by 4 AM. Because 4 AM tu kita punya kereta-kereta yang dah terbalik apa semua tu, kita nak clean up dulu. Lepas tu baru pukul 5 pagi baru orang pergi kerja dah boleh lalu guna. So sebenarnya every night tu kita cuma dapat shoot at least mostly 3 to max 4 hours. Okay, sebenarnya bunyi macam 3 malam macam banyak kan, tapi sebenarnya tak. Okay, and of course dia melibatkan kita shoot pakai kamera main ada 4, kamera Action Pro macam GoPro tu ada macam 4 juga. Kita ada 150 kereta, 50 biji motor, rela, ada ramai tak tahulah, saya tak tahu siapa dah kat situ. Rupa-rupanya semua tu memang orang kita. Sampai dah blend in semua. And of course masa kita shoot tu, kita block jalan tu memang orang marah jugalah kan. Bila hari Minggu, hari Ladies Night lah, ada orang jerit, Ladies Night lah, pasal kau block jalan. Aduh, macam tu kan. So interesting, and memang it's very difficult to execute it, but I think I have a good backup from my producers team, from multimedia, and my technical team, directors team, semua pelakon-pelakon semua always give their all kat situ, walaupun very intense kat situ. Yang tadi Cik Ang cerita ada helikopter tu memang sebab memang betul-betul helikopter tak pernah lagi polis bawa helikopter dia lalu betul-betul atas lot 10. Lepas tu saya dengar cerita dia orang cakap lah ada payung-payung semua terbang habis semua kat atas lot 10 tu ada orang berniaga pula kan, cuba punya. And then macam flea market ke tak tahulah apa kan. Lepas tu belah bawah yang dekat Bukit Bintang ni MRT station tu, kat tepi tu pun ada macam kedai-kedai orang berniaga apa asam-asam lah apa semua. Habis semua asam-asam malam tu habis, sold out semua. And so and then also kita baru sedar bila buat scene besar macam tu, kita tak boleh nak jump sangat scene. So most of it kita shoot in sequence lah. So daripada habis Bukit Bintang di Simpang tu, then baru kita slowly turun ke Pavilion pula. Ya Allah, tu lagi satu. Okay, Pavilion tu actually nampak je jalan straight kan, tapi very orang kata kita kena tak boleh block semua jalan, kita boleh block 2 lane, ada lagi 1 lane tu memang kena bagi kita lalu. So bila nak roll tu kita kena tahan kereta, so kita kena hantar 5 orang, tak boleh hantar seorang yang tahan kereta kena hantar 5 orang. Kalau tidak memang KL ni, orang KL ni memang dia ganas sikit. So macam tu lah kita buat. So memang very crucial, limited. Kita ada storyboard, kita ada miniature, kita dah habis plan habis bulan sabit merah whatever semua memang the best we can do lah basically. Alright. Maksudnya ini susah sangat. Okay, tak kira susah ni habis. Habis pertama ialah ni squad lain, bukan squad polis special branch biasa ke apa. Ni memang kalau in real life polis di Raja Malaysia memang ada squad ni, squad yang lawan teroris. Nama squad tu saya tak tahu boleh cakap ke tak? Boleh ke? E8 nama kumpulan dia tu. So memang dia orang kita, tapi kita tak tahu siapa dia orang ni. So masa mula-mula nak buat cerita ni memang kita based on a bit of dia, ada benda-benda yang pernah terjadi kat dalam Malaysia ni yang kita tak tahu sebenarnya. Not everything is out on the news. So based on that team kita slowly buat jadi ni lah. So dari situ lagi dah kita nampak beza dia, semua orang lain-lain sikit. And then of course team dia pun yang nampak a bit younger daripada cerita polis yang lain. And also dia nampak lagi, saya bukan up diri sendiri lah, tapi saya nampak macam uniform dia lagi style lah daripada semua polis lain, baju grey tu semua. So dia nampak lain lah. Untuk saya memang alhamdulillah polis dari Malaysia allow us to do that, you know, a bit something different daripada yang selalu kita ada jail saya pun lain kan, pakai screen je, tak ada macam jala-jala. So dia memang a bit
kita ubah sikit lah persepsi supaya nampak sebenarnya Police Malaysia ni power stylo nak mampus. Okay? Alright. Ada satu lagi our opening scene with our crazy director, crazy mind, crazy demand. They're always burning all our investor punya duit and all that, you know. So we able to masa itu discuss. Actually, then masa itu we discuss one of the gempa punya opening scene. Then of course director kami semua bincang-bincang what is the best to catching the eyeball of the audience. So that's why we wanted to try something that never tried before. So of course ini shooting atas kereta api bukan ada orang buat, tetapi consider very rare, and kalau tak salah ingat kami pernah tengok is only Jackie Chan dulu 1990s adalah. So ini kali pun consider Malaysian movie, local movie yang pernah shooting on a moving train, and somehow our actor is going up there and jalan sendiri and do all the action stuff. Thank you for all my actors. Yeah. Oh ada. Bukan tunnel lah. Train bukan tunnel. Bukan. Yang train tu. Baik, kita buka lagi. Yes, kita punya stunt team dekat dalam filem kita ni adalah salah satu stunt team yang sangat well known and sangat trusted. So saya sangat-sangat percaya dengan saya punya stunt director and also James and also Frank C, our stunt director juga dekat situ. And of course, diorang bukan filem pertama yang diorang buat lah. Diorang ada equipment yang sangat-sangat bagus. But of course, masa scene yang saya terjun bangunan tu, takut gila lah sebenarnya, you know. Sebab mula-mula saya sampai dekat site, kita dah training that rigging dekat badan tu masa dekat studio. Tapi bila saya sampai on set, saya tengok daripada atas, daripada bawah, tengok tinggi ni sebenarnya. Saya tak tahu sama ada saya boleh buat ke tak. But then saya lawan dengan diri saya, just talk to myself, this is the only time yang saya mungkin dapat chance untuk terjun bangunan. So yes, saya minta kepercayaan daripada stunt director untuk tengok all the rigging parts. Benda tu somehow bagi kepercayaan pada diri saya, tengok dia rig kat mana, letak dinding kat mana. And bila saya dah confident dengan dia punya rigging system tu, dia dah bagi saya confidence. So saya just on the rehearsal just straight away jump, and saya hari tu lompat ada dekat 20 kali kot. 20 kali 20 kali kot. And then hanging dekat and hanging dekat tengah-tengah bangunan tu pun ada dekat berapa jam bang? 2-3 jam kot. Lama hanging, just hanging there. And Flat tengah-tengah flat. And what makes things worse is bila kita dah habis shooting, ada makcik tanya saya, adik awak lompat-lompat ke? Cakap, makcik kenapa? Minggu lepas ada orang meninggal terjun bangunan. Nasib baik makcik bagi tahu sekarang. Kalau makcik bagi tahu sebelum saya buat, saya tak nak buat lah makcik. Yeah. Dah ada body dekat sini. Pandang ke atas sikit belakang. Depan tunduk sekejap. Dah macam-macam nombor dah kat depan.